Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terangkan berkaitan dengan laporan, okey, laporan PB yang perlu awak siapkanlah, okey. So, okey, laporan ni agak mudah kerana saya telah bantu awak, okey. Boleh saya katakan hampir 80% lah, okey, saya dah bantu awak untuk siapkan. Okay, jadi just awak ikut je guide yang saya akan terangkan dalam video ni, nanti awak akan buat. Okay, kerana saya akan bagi dalam bentuk soft copy, dalam bentuk Word, dan awak just edit je lah, okay, yang mana berkaitan ataupun tambah-tambah gambar yang berkaitan. Okay, jadi sebelum tu saya ingin maklumkan di sini bahawa laporan ini adalah untuk tajuk yang kedua, iaitu tajuk trigonometri. Okay, tajuk trigonometri. Dan seelok-eloknya laporan ini perlu dibuat, okey, ataupun dilakukan menggunakan laptop, okey, ataupun komputer lah, desktop, okey. Pakai handphone memang susah, okey, memang susah pakai handphone, okey. Jadi kena usahakanlah bagaimana untuk membuat atau siapkan laporan ini menggunakan komputer, laptop, okey. Okey. So, saya akan terangkanlah. Okey, jadi sebenarnya saya dah bantu awak sebenarnya dari muka hadapan ni saya dah buatkan muka depan, logo, nama KV semua, kursus apa, okey. Okey, nama penuh ni awak tulis. Nanti nama penuh ni awak padamlah. Okey, awak delete, awak delete nama ni, awak tulis nama awak huruf besar. Okey, ikut format yang tadi. Jangan awak pakai font yang saya dah standardkan Arial 14 ni, jadi awak kena ikut. Okey, dia punya format dia Arial 14. Okey, nama penuh tu. Okey, IC ni pun nanti awak delete lah ni, nombor IC ni awak delete, awak letaklah nombor IC awak. Okey, letak nombor IC awak. Okey. Jadi tadi mesti font itu Arial 14. Saya dah setting dah. Okey. Okey, kemudian diploma teknologi, okey. Sama ada elektrik ataupun elektronik. Okey, kelas ni pun awak padam. Okey, kelas ni awak padam, awak tulis kelas apa? 3 ETE berapa atau 3 ETN berapa. Okey. Jadi kena kena ikutlah, kalau elektrik kena pakai ETE, kalau elektronik kena pakai ETN. Okey. So ni muka depan dia. Saya dah standard dah ni. Tak payah nak tukar-tukar pula, tak payah. Okey, muka depan dia saya dah buatkan. Okey, isi kandungan pun saya dah setting cantik punya. Okey. Semua dah ada, siap muka surat lagi. Okey. Pengenalan, objektif, hasil tugasan, rujukan. Okey, ni pun ikutkan ada banyak lagi, tapi saya dah ringkaskanlah laporan ni sebab kita PKP ni, PDPR ni susah sikit. Okey, ada banyak lagi benda dia nak kena dimasukkan. Tapi saya buat seringkas yang mungkinlah sebab saya nak bantu awak. Okey, jadi saya dah masukkan muka surat ni, jangan dilarikan. Hopefully muka surat ni tak lari lah. Okey, nanti awak buat dah eja-eja, dah turun-turun ke bawah, dah tak sama dengan muka surat. Jadi pastikan muka surat ni sama dengan awak punya. Okey, yang awak punya isi kandungan semualah, mesti make sure tally. Okey, ikutkan saya dah setting tu, saya nak tetap. Okey, fix. Okey, pengenalan pun saya dah buatkan lah, tak payah pening-pening lah nak buat apa benda karangan semua kan. Sama pun samalah semua. Okey. So, tak payah nak tukar-tukar apa font ni semua, saya dah buatkan. Okey. Objektif pun cantik punya, semua dah kasih siap, kan. Jadi tak payah nak buat-buat, tak payah pening-pening kepala. Okey, banyak ni tolong ni. Okey, hasil tugasan. Yang ni lah nak kena buat. Okey, hasil tugasan. Okey. So, hasil tugasan ni macam mana kita nak buat hasil tugasan ni? Okey, so hasil tugasan ni kita akan buat berdasarkan persamaan yang akan saya beri. Okey, jadi persamaan yang saya akan beri adalah persamaan yang saya akan beri itu adalah setiap pelajar tak sama dia punya persamaan dia. Okey, setiap pelajar tak sama persamaan dia. Jadi kalau saya lihat 3 ETE1, 3 ETE2, 3 ETN semua dah ada dah persamaan dia. Jadi setiap pelajar akan dapat dua persamaan. Iaitu bila persamaan tu maknanya awak kena lukis graf lah. Persamaan satu, graf dia macam mana kan, persamaan kedua graf dia macam mana. Okey, ada dua dapat persamaan yang berbeza. Jadi setiap pelajar tak sama persamaan dia. Jadi dia adjust sikitlah, ada nombor-nombor saya tukar. Jadi tak boleh samalah. Jadi tak ada isu-isu nak ambil kawan punya ke kan, nak tukar nama, muka depan je tukar nama kan. Tak. Jadi dalam tu pun saya nak kena tengok juga hasil tugasan. Jadi saya nak awak buat sendiri. Saya ulang sekali lagi, buat sendiri. Okey, jadi setiap orang tak sama dia punya persamaan dia, jadi graf ni pun tak sama. Saya ulang sekali lagi, grafnya pun tak sama. Setiap pelajar akan dapat dua. Satu sin, satu cos. Tak kisahlah, mungkin ada dapat cos dulu, bawa sin, ada bawa sin, ada bawa cos. Okey. Jadi ini persamaan untuk setiap pelajar ni saya akan lampirkan. Okey, saya akan lampirkan untuk persamaan tu. Okey.
Jadi sekarang ni kita akan buat dia punya hasil tugasan ni. Contohlah, okey. So sekarang ni saya akan bagi kosong ni saya copy ni saya akan bagi kat awak ni. Jadi awak kena type sendirilah, awak tambah. Okey, hasil tugasan kata awak dah dapat tadi, awak dah tahu, awak dah tengok. Okey, jadi awak kena type. Jadi macam nak kena type, awak ambil insert okey dekat word ni, and then ambil equation. Equation ni untuk matematik lah. Okey, contohnya awak dapat sama ada y sama ada awak dapat ni, okey, huruf kecil y sama dengan negatif 1, contohnya negatif 1 tolak 2 sin X. Ni contoh lah. Okey, ni contoh. Jadi siapa dapat persamaan ni kebetulan lah, nasib lah dia. Okey, tapi saya bagi contoh macam ni lah. Jadi kena type. Okey, macam mana saya ajar tadi, insert ambil equation. Okey, dah keluar macam ni persamaan dia. Jadi nak lukis pula, macam mana nak lukis? Okey. Jadi nak lukis ni tak payah lukis susah, tak payah ketak graf, kita pakai online. Okey, kita namakan perisian ni perisian Desmos. Jadi saya dah bagi link kat sini. Okey, tak payah nak cari-cari, tak payah nak pening kepala. Okey, dah ada Desmos, dah ada link kat sini. Siap highlight kan, klik dekat mouse tu sebelah kanan, nanti terus pergi open hyperlink. Jadi dia terus direct terus pergi dekat dia punya website Desmos tu. Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, yang tak berkaitan ni, yang kat bawah-bawah ni semua pangkal, kasih pangkal, kasih pangkal, kasih pangkal, kasih kat atas ni mesti tinggal. Yang atas sekali ni, okey. Jadi kat atas sekali ni awak tulislah persamaan dia apa dia tadi jadi. Okey, y sama dengan negatif 1 tolak 2 sin x. Okey, yang lain tu awak delete. Saya nak yang ni delete ni sebentar nak. Okey. Okey, dia dapat macam ni. Negatif 1 tolak 2 sin X. Okey, ni persamaan awak. Okey, ni pun graf dah keluar dah. Okey, dia dah keluar dah, kasih cantik punya kat awak. Okey, ambil gambar spana. Ambil gambar spana sebab saya tak nak sebab saya nak ambil gambar ni nak letak dekat Word tu, nak copy paste. Jadi ambil gambar spana, kena setting sikit. Okey, ambil dekat paksi X ni, paksi X ni merujuk pada darjah tau. Jadi kita ambil degree. Klik dekat degree. Okey, paksi X ni degree. Lepas tu dekat paksi X ni awak setting ni sebab dia ikutkan 360, tapi kita nak lebih sikit 400 bagi nampak besar sikit. Sebab nanti saya nak ambil tu angle dia sampai 360, tapi tak apa, bagi lebar sikit, bagi sampai 400. Step dia ni step ni maknanya senggat. Senggat dia ni kita setting setiap senggat tu 30 lah. Okey, kita setting 30. Okey, itu yang paksi X. Maknanya 30 darjah lah setiap senggat. Okey, then yang paksi Y ni nak cantik lagi, kita letak 1 lah. Maknanya setiap senggat tu salah satu. Nampak tak? Salah satu. Okey. So ni macam kecil tak cantik ya. Kita kasih terang sikit. Ambil yang ni. Ada A besar ni. Nampak terang sikit Okey. Dah nampak terang sikit. Jadi awak tutup gambar spana ni. Nampaklah graf dia. Okey. So ni graf dia dah nampak lah. Dah siap. Jadi apa nak awak kena buat? Awak nak kena copy paste lah. Jadi awak pakai snipping tool. Apa snipping tool ni? Dia biasa dekat dalam laptop atau dia dah ada dah. Dalam Windows dah ada automatic dah. Okey, dekat type search ni awak type je snipping, S-N-I-P. Snipping ni macam snapshot lah. Okey, dia akan gunting kan mana yang awak nak. Okey, snipping tool. Okey, ataupun kalau tak nak pakai snipping tool, ada juga tak silap saya dekat dalam dekat atas dekat keyboard awak tu ada print screen. Dia betul-betul button print screen tu sebelah button F12. Ada PRT-SC. Maksud dia print screen. PRT-SC, print screen. Jadi awak print screen. Jadi kalau print screen tu dia akan cover semua ni, dia akan print semua screen awak. Tapi lepas tu awak kena buat cropping lah, kena cropping balik. Tapi kalau pakai snipping tool ni senang sikit sebab dia terus gunting yang mana awak nak. Okey, snipping tool dia dah ada automatic dekat dalam window ni. Ambil gunting snipping tool, ambil new. Ini awak gunting mana awak nak. Okey, kita gunting cantik, kasih cantik. Okey. Sebab saya tadi setting sampai 400 kan. Tadi saya tak nak 400 sebab saya nak sampai 360 je. Kalau saya setting tadi ngangau 360 ni sampai ujung tak nampak nombor. Jadi saya nampak nombor 360 tu. Okey. So awak ambil nombor tu macam tu lah, agak-agak lah bagi nampak tu 360 tu ada lebih sikit lah. Okey. Okey. Bila dah macam tu sebenarnya dia dah automatic ni dah. Dia dah automatic apa? Dia dah automatic copy dah sebenarnya bila awak dah buat tadi tu. Okey, kalau nak save pun boleh juga. Okey, bila dah macam ni, nanti awak punya awak punya laporan tadi. Okey, awak dekat ni kotak ni saya dah buatkan kotak, awak paste je lah. So dah keluarlah dia punya ni. Okey, dia punya gambar dia ni. Tapi macam susah nak adjust ni, macam lekat-lekat. Okey, dia macam lekat-lekat sikit. Okey. So nak bagi senang nak edit, nak adjust ni, nak bagi bergerak ni, kita ambil ni awak dah klik kat sini kat gambar ni, ambil picture format atau format picture ni ambil dekat wrap text. Wrap text ni awak ambil dekat behind text. Okey, pilih behind text. Baru sikit boleh adjust. Okey, boleh gerak-gerak lah.
Okey, awak klik kat gambar tu boleh gerak-gerak. Ini awak kasih setting bagi besar-besar sikit lah. Okey, bagi ngam-ngam kat kotak tu bagi besar sikit. Okey. Okey, bila awak dah attach gambar ni, awak punya graf ni, okey, then awak boleh pergi dekat yang ke seterusnya lah. Jadi saya nak bila kadang kita dah letak paste gambar ni, dia dah lari ni, dia dah enter, dah turun ke bawah kan. Contohnya dia jadi macam ni kan. So saya tak nak macam ni lah. Okey, sebab saya dah khaskan yang page 5 ni memang maklumat dia memang ngam-ngam sampai situ. Jadi kena adjust balik. Okey, jadi saya tak nak nanti kan dia macam ni, dia nak tarik ke atas kan, saya tak nak. Jadi dia memang ngam-ngam sampai situ. Okey, sebab saya nak kerja biar kemas. Okey. Okey, then awak carilah maklumat dia. Maklumat apa? Okey, maklumat nak ditentukan adalah okey, ni daripada graf pun boleh sebenarnya, daripada persamaan pun boleh. Sama ada daripada graf ataupun persamaan lah. Okey, amplitude-nya berapa? Kitarannya berapa? Maksimumnya berapa? Minimumnya pun berapa? Ni semua saya dah ajar dah. Ilmu yang saya dah sampaikan sebelum ni. Okey. Jadi kena masukkanlah nilai kat sini. Awak nak tengok daripada graf pun boleh. Kalau nak tengok daripada graf, kat mana amplitude dia? Kan? Macam mana saya ajar nak cari amplitude? Kena cari center. Kalau nak cari amplitude, cari center. Bila dia cari center, center ni bukan dekat pasir air bang. Kena center graf. Center graf kat sini. Kat sini, kat negatif 1 ni. Ni bila dia cari center, turun ke bawah sampai ke dasar ni. Berapa? 2 unit. Kan? Ataupun kalau daripada persamaan pun boleh. Kat mana center? Betul-betul sebelum perkataan sin. Kan? Betul-betul sebelum perkataan sin. Ni untuk amplitude. Kalau kitaran, betul-betul selepas perkataan sin. Kan? Kalau kitaran. Kalau daripada graf, mana kitaran? Tengok berapa kitaran. Ni satu kitaran. Nampak mudah lah. Kat sini pun, kalau kitaran kat mana? B kan? Kitaran kan? B betul-betul selepas perkataan sin ataupun cos. Kat celah ni. Kan? Ada ni kat sini. Okey. Jadi awak masukkanlah nilai-nilai semua. Maksimum saya dah ajar macam mana C tambah A, minimum C tolak A, semua ada dekat dalam modul, boleh check balik. Jadi masukkan semua kat sini maklumat ni. Jadi setiap pelajar tak sama. Saya ulang sekali lagi, setiap pelajar tak sama jawapannya. Kerana setiap pelajar persamaannya tak sama. Jadi jangan duk gatal nak tiru kawan. Apa kau punya jawapan? Duk tiru. Tak. Jadi setiap orang bergantung pada persamaan masing-masing. Okey. Jadi jangan meniru. Okey, tak sama, buat sendiri. Okey. Okey, bila dah siap semua ni, awak buat pula yang soalan A. Apa soalan A nak? Okey, so nyatakan persamaan baru bagi persamaan fungsi trigonometri yang dihasilkan. Okey, persamaan baru ni dia sebenarnya based on persamaan asal juga, berdasarkan persamaan ni juga, persamaan asal ni yang dah diberi ni. Cuma dia nak baru ni, yang mana baru? Baru apabila kitaran digandakan. Mana kitaran digandakan? Okey, kitaran kita tahu kan, kitaran kat mana? Kitaran kat tengah, kat celah ni kan, B kan? Betul-betul selepas perkataan sin ataupun cos kan, kat sini kitaran. Kitaran kat sini 1 ni. Jadi kalau saya gandakan dapat berapa? Ganda tu dapat 2 lah. Jadi makanya kita akan tulis ikut persamaan ni, cuma nanti kita akan adjust kat sini jadi 2x. Jadi kita masukkan, cara nak masukkan, okey. Ambil insert, saya nak awak guna pakai equation jangan type biasa, pakai equation, insert equation. Okey, kalau tak pakai saya potong markah. Okey. Y sama dengan negatif 1 tolak 2 sin 2x. Dia jadi 2x. Yang asal tadi 2 sin x je jadi 2x. Sebab apa? Sebab kitaran saya dah gandakan. Kitaran saya dah gandakan. Jadi bila kat sini jangan bagi tengah lah, letak adjust pergi tepi ni. Pergi tepi ni. Jadi itulah jawapan awak. Jawapan yang pertama. Kitaran dia digandakan. Okey. Jadi masih lagi berdasarkan persamaan yang asal. Cuma kitaran tu saya gandakan. Okey. So B. Nilai amplitude digandakan 2 kali. Jadi soalan A dengan B ni dia tak berkait tau. Jadi soalan B ni dia tak berkait dengan soalan A. Jadi soalan B ni dia masih lagi pada persamaan asal. Cuma soalan B ni dia tanya berapa nilai amplitude ataupun nilai amplitude dia gandakan 2 kali. Jadi persamaan asal, ni persamaan asal amplitude, amplitude kat sini 2 ni. Amplitude ni 2 ni. Kan kalau daripada graf pun kita nampak ni, daripada center ni, center graf kat sini center. Ni center graf. Paksi graf ni. Bukan paksi X, paksi graf. So paksi graf ni kalau paksi graf ni kalau kita lihat dia punya dia punya amplitude dia 2 kan. Daripada paksi sampai ke bawah ni 2 kotak. 2 unit. Kan? Kalau daripada persamaan kat sini nombor 2 ni. Tu 2 kalau saya gandakan jadi 4 lah. Kan? Jadi kita pun masuk insert, kita masuk equation. Dia jadi y sama dengan negatif 1 4 sin x. 4 sin x lama.
14 pula. Okey, negatif 1 tolak 4 sin X. Bukan sin 2X. Sebab dia tak berkait dengan soalan A ni. Okey, dia tak berkait dengan soalan A. Soalan B ni dia berkait dengan soalan asal lagi. Jadi kat sini kita adjust bagi tepi ni, tekan ni. Bagi tepi. So, negatif 1 tolak 4 sin X. Soalan asal tadi, negatif 1 tolak 2 kan. 2 sin X. Jadi bila amplitude ganda jadi 4 lah. 4, negatif 4 sin X. Okey, dapat jawapan dia. Okey. Saya ulang balik, dia tak berkait soalan B ni tak berkait dengan soalan A. Dia masih lagi based on persamaan asal. Okey, soalan C. So soalan C ni dipantulkan pada paksi X. Bagaimana pula dipantulkan pada paksi X ni? Okey, dipantulkan pada paksi X. Ini graf kita dapat Jadi kalau pantul ni macam dia akan naik ke atas, dia akan reverse. Dia akan menyongsang. Dia ni naik ke atas, ni turun ke bawah. Kan? Tu dari segi gambar lah. Tapi kalau dari segi persamaan, dari segi persamaan mudah saja. Awak tukar je mana yang negatif jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Bergantung pada masing-masing punya persamaan lah. Mungkin ada budak akan dapat satu tanda negatif, satu tanda positif. Tukar, terbalikkan je. Kalau yang mana positif, tukar jadi negatif. Kalau negatif, jadi positif. So, makanya kat sini kalau ni ada dua negatif, maka kita akan dapat persamaan dia, ambil insert. Ingat pakai equation dengan type simple macam tu. Y sama dengan Y sama dengan jadi 1 lah. Tadi negatif 1 jadi 1. Nanti tolak jadi ditambah. Tambah 2 sin X. Ingat soalan C ni pun tak berkait dengan soalan A dengan B tadi. Okey, ni kasih adjust pergi tepi. Pergi tepi, okey. Dia masih lagi persamaan asal. Persamaan asal tadi negatif 1. Negatif 1 tolak 2 kan. Jadi positif lah. Kat sini jadi positif. Jadi 1 lah. 1 tambah 2 sin X. Jadi 1 tambah 2 sin X. Dah dapatlah bila dipantulkan. Macam mana rupa grafnya? Jadi nak kena ada graf juga. Tambah sikit lah. Okey, kena tambah sikit. Okey. Macam mana? Okey, jadi bila awak klik ni, dia akan pergi ke link yang sama tadi lah. Tak klik pun tak apa tadi sebab mungkin dah ada yang dah terbuka tadi. Okey, yang saya punya tadi dah terbuka ni. Cuma ni bila saya dah type ni, bila saya type, dia akan keluar lah. Jadi ni saya dah type siap-siap lah. Dia jadi macam ni. 1 tambah 2 sin X. Okey, ingat saya ulang sekali lagi dalam graf ni yang tak berkaitan semua awak pangkah, awak ambil atas sekali je. Okey, kemudian kat spanner ni kena setting balik. Saya takut nanti kan awak tak setting. Kat spanner ni setting, ambil dia punya paksi X ni kena pakai darjah. Kena ambil degree ni. Degree, klik dekat degree. Kemudian paksi X ni kena setting sampai 400. Besar sikit, jauh sikit sampai 400 darjah. Senggat dia ambil 30. Senggat dia ambil 30. Ambil 30 senggat dia. Ini untuk paksi X lah. Senggat paksi Y ambil 1. Senggat dia step dia 1. Okey, kemudian gambar ni dia kecil ni ambil yang A besar ni bagi terang sikit. Okey, bagi terang sikit. Bagi terang sikit. Jadi inilah graf dia bila dah dipantulkan. Bila dah dipantulkan pada paksi X. Jadi awak ambil gambar ni macam mana? Ambil snipping tool. Okey, gunting. Kita gunting graf ni. Okey, ni saya dah siap gunting lah. Tadi saya dah buat siap-siap. So saya dah snipping tool. Okey, saya snipping balik lah. Saya snipping tool balik. Okey, dia punya graf dia. Saya gunting balik. Okey, sampai 360 jangan ambil ujung ni. Okey, ngam-ngam sikit lebih sikit pada 360. Okey, cantik. Okey, bila kita dah gunting tu dia dah automatic copy dah tu. Okey, dia automatic copy. Lepas tu apa awak buat adalah awak paste dekat awak punya gambar ni. Okey, paste kat sini. Okey. Jadi bila awak dah paste tu dia macam melekat saya ulang balik dia macam melekat. Susah nak adjust. Jadi dah klik kat sini, ambil format. Kemudian ambil wrap text. Kemudian behind text. Okey, dekat behind text. Baru dia senang nak adjust. Okey, jadi awak boleh adjust. Dia bagi besar sikit, ngam-ngam lah. Okey, gambar dia besar sikit. Okey, siap. Ini gambar graf yang dah dipantulkan. Nampak tak? Dia tak sama dengan yang asal. Ni kat bawah kan? Di bawah, ni atas kan? Ni terbalik pula bila pantul. Dia jadi macam ni atas bawah. Inilah dipantulkan pada paksi X. Okey. Dah siap. Okey. Ini cerita yang pertama. Okey, cerita yang pertama ataupun persamaan yang pertama dan grafnya lah awak dah buat. Okey. Jadi habis awak kena buat pula yang kedua punya persamaan. Okey, yang kedua punya persamaan saya tak nak tunjuk lah sebab benda yang sama juga. Benda yang sama juga. Setiap pelajar akan dapat dua persamaan, satu sin atau cos. Kadang ada budak dapat cos dulu baru buat sin. Ada budak dapat sin dulu baru dapat cos. Terpulanglah yang mana-mana pun. Tapi akan ada dua dapat persamaan yang berbeza. Dan setiap pelajar pun tak sama. Nanti awak buat benda yang sama juga. Semuanya awak isi semua. Macam mana saya dah terangkan tadi. Okey, sampai habis. Pastikan
tak lari saya ulang sekali lagi, tak lari ni dia tak menurun ke bawah. Kadang-kadang ada budak bila dah letak gambar ni kadang dia dah menurun ke bawah kan, dia dah turun. Jadi rujukan ni dah menurun ke bawah macam ni contohnya. Jadi saya tak naklah kena adjust. Jadi sebab saya dah buat isi kandungan tu, saya dah buat isi kandungan dia tu dah tetap. Jadi okey, jadi rujukan pun saya dah buatkan untuk awak semua. Okey, dah ada semua apa dia punya maklumat dia sekali. Tak payah tukar apa, biarkan dia ambil je. Okey, ni nak mudahkan kerja awak lah. Okey, dan nak bantu awak. Okey, ni bila dah siap semua mesti ada sampai page 9. Jangan terlebih tak page 10 kan. Jadi kena adjust mana-mana lah yang perlu. Okey, bila dah siap semua, saya nak awak save. Okey, awak kena save. Okey, save saya nak awak hantar dalam bentuk PDF. Jadi awak kena save as PDF. Dia ada PDF nanti. Okey, ataupun ada boleh convert. Okey, kalau tak ada mungkin dalam setengah laptop dia tak boleh macam mana nak save PDF je tu. Okey, kalau tak boleh nak save PDF awak convert. Carilah online converter. Word to PDF. Okey, boleh buat online pun ada juga online. Okey, Word to PDF. Ataupun ada setengah kadang dia boleh save terus. Dia boleh save automatic terus dalam bentuk PDF. Okey. So awak boleh save dalam bentuk PDF. Bila dah save dalam bentuk PDF, nanti awak send lah dekat saya ataupun Cikgu Azlizan. Okey, dekat dalam GC ke. Okey, kalau saya akan bagi tugas ini dalam GC lah. Okey. And then selesai. Okey, kalau ada masalah, so awak boleh tanya saya ataupun Cikgu Azlizan lah. Okey. So ingat awak kena siapkan sesegera yang mungkin. Okey, sebelum 18 hari sebelum 15 hari bulan. Okey, sebelum 15 hari bulan. 15 hari bulan kena siap semua. Okey, kena laporan yang saya bagi ni. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.